Bermula kisah Al-Haq. Okay, Al-Haq. Yang kita macam kita tahu rambut Al-Haq ni dia bulat-bulat kerinting. Kan? Nazim tahu kan rambut Al-Haq macam kan? Kerinting-kerinting, bulat-bulat. Tahu? Dia pusing-pusing. Dia pusing-pusing. Macam afro. Kejap lah nak layan Al-Haq. Kejap lah. Cepat. Okey, bermula Sabtu ke Ahad minggu lepas. Bukan minggu lepas. 2 hingga 3 minggu lepas lah. Ni 3-4 minggu lepas. Mana-mana lah. Tapi dah lama lah berlanjutan. Okey, kita cerita benda ni sebagai satu cerita lah. Supaya kita berwaspada dan kita ambil iktibar lah. Iktibar dan sebagai kita langkah untuk kita tak menganggap benda yang di luar hidup kita ni macam tak ada apa-apa yang wujud lah. Okey. Ni sebenarnya cerita adalah macam cerita paranormal. Okey, ataupun cerita entity. So cerita dia bermula kita terjumpa rambut Al-Haq yang digunting. Okey. Digunting secara tajam lah, bukannya tergesek dekat mana-mana, bukannya putus sebab gugur. Sebab dia gunting ni memang dia gunting macam orang panggil tu, gunting yang tajam lah. Dan dia tebal, lebih kurang ketebalan 10 hingga 20 helai. Maknanya kalau sehelai, 2 helai, 5 helai mungkin kita dekat gugur ataupun adalah siapa-siapa gigit ke apa kan, tarik ke. Ni kalau 10 hingga 20 helai kalau kita tarik, rentak kuat-kuat, dia tak mungkin akan putus. Dan putus dia bukannya putus semua, dia putus lebih kurang 1/3 daripada panjang rambut tersebut. Nampak kesan jambut. Ya, memang nampak. Ni nak cerita ni. Ya, ada. Botak sekali. Memang ada botak. Memang dia tak botak dia dah pendek. Okey, semua kan rambut panjang. Contohnya 3/3. Okey. Bila kena gunting tu ada satu part tu, ada satu tompok kat sini, 1/3 tinggal. 2/3. Mana 1/3 tu dia dah gunting. Ada 1/3 dia gunting, ada yang 2/4, mana setengah dengan suku lah dia gunting. Benda ni cerita ni, benda ni kita nak realize benda ni wujud. Benda ni wujud lah. Selain kita yang hidup dekat bumi ni, mana ada benda-benda lain yang wujud lah. So jangan kita anggap benda-benda je ni tak wujud. Macam dulu macam kita anggap mungkin ada di kalangan kita yang tak percaya benda mistik ni, tapi bila kita berlaku sendiri baru kita faham lah. Benda ni ada lah. Dia nak menunjukkan yang dia ada. So pada Sabtu itu hari lebih kurang petang ke maghrib lebih kurang macam tu ada terjumpa juga certain part macam dekat sofa, dekat ruang tamu, dekat dapur, dekat bilik air, dekat tangga, semua bentuk yang sama, semua digunting cara benda yang sama lah. Mana mula kita ingatkan ya kita kan ada anak yang lain, mungkin Nura ataupun Jannah yang gunting. Tapi bila kita fikir logik, kita ni sebagai orang dewasa tak pernah bagi dia gunting. Gunting-gunting apa-apa lah, gunting plastik pun tumpul gila lah, memang tak boleh gunting lah. Memang tak boleh. So kita pun Sabtu tu okey lah, kita biarlah. Okey, Ahad tu pula kita pun jumpa juga benda-benda yang sama. Tapi kita pun masih lagi husnuzon. Kita tak nak pun kaitkan benda-benda ni dengan benda-benda yang di luar hidup kita lah. Macam kita ingat masih lagi ingat Nura kot main-main gunting-gunting kot. Jannah kot main. Okey. So dari situ pun kita masih lagi mengkaji. Sabtu Ahad kita masih lagi tengok-tengok sebab kita tak nak tuduh melulu tiba-tiba syirik lah apalah kan, benda-benda ni orang kita benda syikir-syikir ni kan, benda-benda yang di luar normal lah, di luar normal kehidupan kita lah. Okay? Sebab kalau kita fikir logik, kita sebagai orang dewasa pun takkan bagi lah budak-budak ni gunting. Dan gunting tu pun kalau nak capai pun memang tak akan sampai lah budak-budak ni. Macam kat dapur kan, kalau nak ambil pun mesti kena pakai kursi 2 hingga 3 kursi baru dapat capai. So memang kita takkan bagi budak-budak ni yang ketinggian yang sepatutnya, memang takkan sampai lah. Bila kita fikir macam tu, kita pun mungkin cakap tak apa lah, kita husnuzon lagi lah, mungkin ada gunting lain ke, kita terletak mana-mana gunting, dia ambil gunting ke. Okay. So hari Ahad tu pun kita biar. Tapi dalam masa yang sama, Al-Haq ni dah kerap jadi perangai ada pelik-pelik sikit lah. Dia meragam, dia menangis, dia nak melekat dia dekat ni lah, kat Siti lah. Maknanya dia tak boleh berenggang. Kalau nak pergi masak ke, dia pergi kepit dengan kaki nak juga nangis-nangis. Mula-mula kita ingat macam meragam lah, macam nak berhari bulan ke apa benda, ada sakit perut ke. Okay. Lepas tu nak sidai baju pun dia ikut juga pergi keluar.
Macam bapak dia biasa lah main Dota lah. Kita pun biasa lah tu nangis-nangis kot kan, nak susu ke apa lah. Kita pun biar lah. Tapi mak dia yang rasa macam apa benda ni, macam certain apa benda situasi yang lain lah. So bila kita jumpa rambut yang digunting tu, kita agak pelik, kita bengang lah. Yang tu kita bengang, kita sebagai ibu bapa, kita tengok rambut tu sebab kita sayang rambut cantik. Kita tengok gunting, siapa gunting ni? Lepas tu tajuk awal kita cerita, siapa gunting rambut Alhaq? Sebab kita nak tahu siapa yang gunting rambut. Itu permulaan cerita benda ni, yang terbuka pada semua benda ni. Okay, ni tajuk besar dia lah. Okay, Mia tak nak dengar Mia Nanti Mia tanya pula, cerita apa ni? Tiba-tiba kan, dah nak habis tiba dengar. Okay, so hari Isnin tu lah. Okay, ayat Sabtu, Ahad, okay, kita lepaskan, tak ada apa. Benda macam tu lah, nangis-nangis, beragam-beragam, kita boleh anggap ni biasa lah tu. Mungkin sakit perut ke benda kan, urut-urut kaki, tu tidur kejap, lepas tu bangun balik, mungkin dah macam Nurul dulu kecil-kecil lah, mungkin ada sakit perut ke benda kan. So kita pun tak ada apa-apa, kita snooze lah. So pada hari Isnin pagi tu, nak dikasih cerita, Ahad sebelum Isnin tu ada pergi rumah mertua, rumah Siti. Rumah mertua. So pada hari Isnin tu Siti WhatsApp pagi-pagi, Mama pun jumpa juga rambut dekat rumah mak dia lah. Mana kat rumah, bukan rumah kita, rumah mak mertua. So jumpa rambut Alhaq, tapi sebenarnya bukan rambut Alhaq, rambut orang lain. So nak jadikan cerita topik tu terbuka pada orang luar. Orang luar ni adalah perantara lah, maknanya orang yang tolong bawa untuk pergi ke satu tempat berubat. Okay, pada Isnin tu tengah buat kerja lah kat depan, bawa motor kan. Kau bawa motor, tengah repair motor customer. Tengah repair tu dapat WhatsApp dari Siti. Saya kata mak mertua jumpa rambut. So kita pun jadi macam tak boleh buat kerja lah. Kita jadi macam menggelabah lah. Kita macam alamak, benda macam berkait dengan benda yang mistik lah. Sebab bukannya kat rumah kita, maknanya kat rumah lain pun terjadi juga. So macam benda ni ikut ke benda kan. So bila kita WhatsApp balik, rupanya mak dia kata tu bukan rambut Alhaq. Tu kita pun biarlah. So tutup cerita lah pada rambut yang kat rumah mertua tu, sebab bukan rambut Alhaq. Okey. Tapi nak ulang balik, pada pagi tersebut terlupa. Masa pagi tu, nak mandi, nak siap pergi ke bengkel. Masa pagi tu lebih kurang pukul 10 lebih tak silap. Buka almari, nak buka almari ni lah, baju lah. Bila buka tu biasa kita tak bawah, takut kena kaki tersadung apa benda kan. Kita buka, kita tengok ada kat rambut dekat belah atas. Maknanya kat bilik atas lah. Macam ni ruang tamu, ada kat atas, ada kat ujung. Maknanya almari tepi dinding, kat tepi dinding tu ada rambut kat bawah. Guntingan yang sama juga, tebal yang sama, kita ambil. Ada dalam gambar, kita tunjuk kat IG tu. Ada nampak tak gambar tu? Maknanya tak ambil on the spot lah. Ambil gambar, terus ambil gambar snap sebagai bukti lah. Takut nanti kita letak tiba-tiba hilang pula kan. So kita ambil benda tu sebelum hilang. Sebab takut benda tu hilang apa, tiup angin ke, kita ambil, kita letak atas ni lah, atas almari baju. Biarlah. So kita ambil tu sebagai bukti. Kita ada tunjuk dekat gambar. Masa jumpa tu, kita tersentak, kita macam terkejut dan kita tu cakap. Kan, macam sebagai kita penjaga, sebagai ayah, kita jadi bengang lah. Kita terus tercakap, kau nak ganggu aku, jangan ganggu anak aku. Terus tertegur benda tu, terus merembang pagi tu. Terus merembang, terus naik lah. Cakap, macam betul benda ni kan. Tapi kita pun masih lagi tak nak lagi nak mengkaitkan benda tu. Cuma kita ni selalu sawan. Apa-apa benda jadi kat rumah ke, jatuh sudu ke, jatuh gafur ke, kita kat ruang tamu kita sawan lah. Kau kat luar dapur cawah, jangan kacau-kacau kan. Nak kacau aku, jangan kacau Alin. Mana benda tu banyak lah. Kadang-kadang dekat sebelum ni kat rumah tu juga, dekat dapur ada selalu bunyi macam Tupperware yang kosong tiba-tiba terjatuh. Padahal kipas kat sini tak mungkin lah. Tupperware tu memanglah berat dia dalam 10 gram je, tapi tak mungkin atas meja boleh jatuh sendiri. Angin pun kita pakai exhaust fan kuat-kuat pun tak ada pun. So benda-benda tu dia di luar logik, tapi kita pun macam malas lah. Tu benda kita anggap macam aku nak sesaja nak gurau lah. Kita orang besar, kita takut lah. Kalau mungkin budak kecil mungkin lari turun di atas. So kita sama dia terus. Mungkin benda tu dia nak tunjukkan kehadiran dia, tapi kita pun still lagi gangster kan, langsi apa kita sound dia balik. So mana tadi daripada part rambut. Okey. Masa meremang tu kita pun buat macam biasa lah. Ambil gambar, bagi dekat Siti. Bagi kat Siti, bagi tahu, jumpa kat pagi ni. Mana jumpa lagi rambut yang sama. Sebab nak confirm kan, takut dia dah jumpa dulu, dia letak situ ke apa kan. Tapi dia kata memang tak ada. Maknanya memang tu rambut yang baru lah. Benda yang fresh lah. Benda yang fresh. So tengah hari tu, masa tengah bawa motor, ada customer ni customer rapat lah. Dia selalu follow kita, pergi race,
pergi mana-mana lah. Ni orang tua juga lah. Umur dalam lewat 30-an. Ataupun awal 40-an lah. Tengok abang tu nama dia Haikal Ismail. Kita kredit sikit. Haikal Ismail nama dia. Okay, abang ni dia nampak macam dia suka senyap-senyap dia suka memahati tapi dia banyak ilmu lah. Dia suka senyap, datang bengkel kadang-kadang pun dia tengok je kita buat kerja. Dia customer yang bagus lah. Dia buat motor dengan kita. So kita tanya lah, bang, kita pun masa baca WhatsApp daripada Siti tu, yang mak dia kata ada jumpa rambut tu, sebelum kita selidik yang rambut tu bukan rambut Al-Haq, kita dah terus tanya lah. Mana kita nak cepatkan lah. Tanya, bang ada tak apa nama? Tempat-tempat berubat lah. Benda-benda yang mistik. Lepas tu cerita panjang lebar, cerita pasal Al-Haq apa semua, semalam kemarin apa menangis rambut jumpa. So dia pun ikhtiarkan lah. Okay, dia kata dia pun ada juga tempat berubat sebab anak dia 2 orang pun boleh nampak, bersembang. Mana anak dia pun boleh berinteraksi lah dengan benda yang luar ni. Anak abang Haikal semua. Haikal Ismail tu. Anak dia 2 orang boleh berinteraksi, boleh cakap, boleh gelak-gelak, boleh main kat ruang tamu. Seorang-seorang pun boleh main gelak-gelak. Dia macam ada orang panggil tu macam kalau halusinasi lah kalau orang tua. Tapi budak-budak ni dia hijab terbuka. So dia nampak benda tu mungkinlah bergaul sebagai kawan. Tapi bila kita ni orang tua kita takkan bagi lah. Sebab dia akan efek pada sampai lah tua. Okay. Dia bagi cool down jap. Pening yang banyak sangat masuk kan. Bulu cerita panjang-panjang ni. Okay, selepas tu kita bagi tahu Abang Haikal Ismail. Kita tanya bla 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 cerita panjang lah pasal Al-Haq ni. Pasal Sabtu Ahad. So Isnin tu dia kata okey, dia try tanya yang tempat dia selalu berubat tu. Dia minta gambar Al-Haq, nama penuh ayah dengan nama penuh mak. Tapi kita ni macam tak nak lagi, masih lagi husnuzon, tak nak lagi bagi gambar Al-Haq, tak nak lagi bagi detail nama kita, tak nak bagi apa. Kita nak balik dulu, nak tanya dulu anak-anak kita, takut diorang yang gunting diri. Sebab kita tak nak tiba-tiba kan, anak kau yang gunting ni, malu lah kita. So kita pun biar dulu. Okay, kita buat kerja masa petang tu kita balik awal. Maknanya selalu ni kita balik malam 9, 10, 8, kadang-kadang 9, 10. Maknanya lepas pada maghrib lah. Tapi start hari Isnin tu yang jadi tu kita balik lah. Pukul 5 lebih kita dah siap-siap. Pukul 6 lebih kita dah balik lah. Maknanya sebelum maghrib memang kita dah sampai rumah lah. So masa balik tu kita jumpa Nurul. Jumpa Jannah. Kita selidik lah tanya. Ada gunting rambut Al-Haq, sama Nurul pun marah. Kenapa nak gunting rambut Al-Haq pula? Dia macam tu lah, macam ya sebab dia ni pun sayang. Tak mungkin lah nak gunting rambut adik sendiri. Jannah macam biasa lah, dia apa yang tanya dia angguk. Boleh kita tanya dia, Jannah gunting rambut Al-Haq ke? Dia angguk. Lepas tu kita pun alamak. Betul ke? Lepas tu dia diam ke? Gunting pakai apa? Pakai gunting ke? Lepas tu dia dia kata ya kita dah terdidik tu, kita tak nak lah hantar biodata kita dekat orang nak berubat tu kan, takut kita sendiri malu. Kita pun cakap alamak, kita macam salah tapi kita tak bagi lagi, mana kita boleh stopkan dulu lah benda tu. Lepas tu kita tanya lah lagi, Jannah gunting, pakai gunting kan? Gunting. Mana gunting tu? Lepas tu dia pun diam. Mana gunting tu? Lepas tu dia pun diam. Lepas tu dia buat cari, dia tanya cari. Lepas tu tanya lagi, Jannah nak coklat? Nak? Tahu kita nak pancing dia. Sebab Jannah suka coklat. Sebab dia kata dia gunting, kita nak cari gunting tu. Kita nak bukti lah. Kalau cakap saja sebab kita pun tak tahu, sebab dia pun budak-budak lagi. Dia pun semua angguk. Okey, Jannah nak coklat, nak coklat. Sebab dia memang banyak pau kita minum coklat. So kita pun pancing. Tu kita tanya, mana gunting tu? Nak coklat tak? Kalau nak coklat bagi gunting tu. Lepas tu dia pun buat cari lah. Cari bawah sofa, kita angkat sofa bagi dia tengok. Tak ada pun. Kita cari lah satu rumah semua. Mana memang tak ada. Memang tak ada. Kita pun cakap, alamak memang tak ada lah ni. So sebab kita was-was dengan benda situasi ni, kita tak nak bagi biodata dan kita pun biarlah macam biasa lah. Okay. Isnin tu, Selasa, Rabu, Khamis kita semua balik awal. Maknanya habis lah balik awal. Kat bengkel mungkin tak ada OT, tapi balik awal lah. Okay, sebelum maghrib tu dah sampai rumah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis so far okey, tak ada masalah sangat kat Al-Haq. Lepas tu Khamis tu kalau ada tengok kat story, Api ada pergi Cameron. Siti ada site visit. Pergi Cameron, tempat Siti, pergi sana, tidur sana semua tak ada masalah. Balik hari tu hari Jumaat malam. Sampai rumah pun tak ada masalah, tak ada maragam, tak ada apa, buat pangai-pangai apa pun tak ada masalah. Sampailah hari Sabtu tu. Sabtu yang berkenaan tu kita terlewat sikit je. Time tu dah pukul 6.50 lebih. Time tu Al-Haq baru balik ke rumah Ami kan? Baru balik daripada rumah sebelah, rumah Kak Nisa. Dengan Mama kan, balik-balik tu Siti kata Al-Haq nangis lagi. Mana situasi sama, dia macam menangis tu macam menangis yang pelik lah. Susu tak nak, tidur tak nak, makan tak nak, apa tak nak.
Maknanya dia macam jadi lagi situasi yang jadi macam Sabtu Ahad tu. Sebab lepas tu kita tengok balik tadi time, kita tengok alamak dah maghrib. Maknanya kita dah tak tersedar, kita dah overtime buat kerja. So kita tengok macam tu, kita pun jadi niat angin lah. Dalam masa yang sama, Siti bagi gambar. Maknanya kat tepi Renggo, sangkar Renggo tu, iguana tu, ada rambut alhak lagi. Maknanya macam ada lagi yang gunting rambut alhak kat luar time tu. Tu alhak mungkin dia nampak ke benda ke, dia start menangis lah, dia start meragam-ragam jadi macam tu. Tapi kita tengok balik pada Sabtu dengan Ahad tu, masa dia jadi tu, masa yang start jumpa rambut tu, alhak kerap menangis. Dia kerap menangis, lepas tu dia lari lah dari masuk bilik tengah main Dota tu. Dia lari kat sebelah, kat belakang pintu, dia nangis. Dia berdiri tapi tak keluar mata pun, dia macam macam tu. Betul macam nak suara kan, tapi dia tak nangis. Dia macam tu je, macam tahu lah. Ya kita pun, kau ni main pula kan. Macam sini Alhak, sini. Dia macam macam tu lah, dia duduk diam. Ya Alhak tu dia keras kan, kita pun macam mana nak cakap ni. Dia main ke apa. Kita orang besar, kita pun anggap benda ni macam yalah, budak-budak nak perhatian ke apa kan. Kita pun tengah main Dota. Mainlah, bola je. Main. Lepas tu kadang masa tengah ada time kita tarik ada. Lepas tu okey lah. Tapi nangis kejap. Lepas tu lari balik kat Siti, dia nangis lah. Dia jadi macam tu. Lepas tu dia lari balik belakang pintu, dia nangis macam tu. Dia duduk kat tepi dinding, dia nangis. Dia pandang kita tapi dia macam nak beritahu something yang kita tak tahu. Tapi kita mana nak tahu. Takkan nak baca pun tak tahu apa benda nak sampaikan, nak cakap tak boleh. So pada Sabtu tu, masa kita nampak baca Siti bagi gambar yang sama dekat Sangkar Renggo, sedangkan kita dalam setiap minggu kita akan sapu kat luar tu. Mana kita ni lah, kadang-kadang daun-daun kita akan jirul, kita akan sapu. Tapi hari tu kita jumpa lagi. Dan Alhak jadi lagi kembali yang dia menangis tu. So pada waktu tersebut terus ambil handphone, masa tengah ambil handphone lah, terus ambil scroll gambar Alhak. Kita terus bagi gambar raya, masa gambar raya tu pakai baju warna ungu tu kat rumah mak. Gambar full lah. Full Alhak tengah apa gembira-gembira apa semua kan. Kita bagi lah forward kat gambar kat abang Haikal tu. Kita bagi nama sendiri, nama wife. Tu hantar ke pada Haikal tu lah. Pada Haikal tu hantar kepada orang berubat tu, dia tolong tengok lah. Time tu pukul 6.50 lebih something. Kita hantar kat Abang Haikal. Abang Haikal dah pukul 7 lebih. Dia hantar ke tukang berubat tu. Dalam pukul 8 lebih ke pukul 9 tak silap. Dia beritahu Abang Haikal Alhak ni macam ada something yang nak berdamping lah. Tak tahu lah benda apa. Benda mungkin yang kita balik malam-malam kan. Dia ikut kita, dia tengok Alhak mungkin comel, mungkin benda ataupun dia nampak yang Alhak ni boleh nampak dia nak jadi berkawan. Tapi Alhak ni dia memang boleh nampak dia ada hijab terbuka sebab dia budak kan. Dan dia tak terima benda tu. Sebab Alhak ni tahu lah, dia kan keras kan, mana nak bergaul dengan orang kan. Mereka challenge. Ajak share ke? Mereka challenge kot. Relax. Hey. Mereka challenge. Ingat share. Ada pun macam tu bang kan. Mungkin benda tu jadi pengang. Mungkin nak kawan dengan Alhak tapi Alhak tak nak main dengan dia. Macam Nurah dulu. Nurah kecil-kecil pun cakap juga. Kadang-kadang main kat seorang-seorang. Tapi kita siap tanya lagi apa nama dia apa semua. Tapi dia tak ada apa. Maknanya dia normal lah. Kita pun tak ada nak bagi berubat ke apa. Sebab kita ingat tak apalah, tak ada kacau, tak ada apa. Okey, hasil lagi okey. Tapi Alhak ni sebab dia menangis. Lepas tu rambut kita jumpa, kita pun cakap ni kau seminggu lagi botak buat anak aku ni. So kita pun bengang lah, kita try cari inisiatif lain untuk settlekan lah masalah ni. So kita dah jumpa pada malam tu, dia kata ada benda nak berdamping dengan Alhak. Kita tanya lah, boleh tak datang malam tu? Malam kita macam nak tanya lah, nak datang malam tu lah. Tapi dia kata datang esok pagi lah. Pada hari Ahad lah. Ahad pukul 3. Ahad 3 tengah hari. Kat Semenyih tempat dia Semenyih. So pada hari kejadian kita bawa lah Alhak. Time tu hari Sabtu tu meragam-meragam. Masih meragam lah. Ada tengok nanti ada update. Atau boleh tengok gambar Alhak last nangis dia pukul 9. Maknanya dia menangis dah pukul 6.50 tu. Dia start nangis, meragam on off sampai pukul 9 lebih. Kita masih lagi pegang dia. Tengok ada macam lebam sikit kat sini pipi kan. Dia macam menangis. Dia mungkin tu lah. Dia penat menangis tu dia berhenti kejap lah. Tu nangis balik. Sebab
benda tu dia nampak. Dan benda tu bila tahu something yang kita ni boleh ada interaksi dengan dia akan mula ni lah. Nak dekat lah. So Ahad tu pula kita dah pergi. Kita datang pukul 3 tempat berubat tu lah. Kita bawa Alhaq, kita jumpa orang tu. Brother tu tak adalah tua pun. Lewat 30-an. Sama macam lebih kurang brother Haikal tu lah. Sebab kawan sekerja dia. Awal 40-an, lewat 30-an macam tu lah lebih kurang. So kita pun cerita bla 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 bla. Dia tengok nama, dia panggil anak dia. Anak dia seorang. Anak dia lebih kurang besar sikit daripada Mimi lah. Macam ni kot lebih kurang. Tapi umur macam belasan lah, 13, 14 macam tu lah. Dia panggil anak dia. Kak, panggil nak bilik. Dia duduk belakang ayah dia lah. Ayah dia duduk depan. Macam ni lah, macam ni kita di sini. Ayah dia, lepas tu yang budak tu belakang ayah dia. Tapi budak tu tunduk je, dia tak nak tengok. Dia tunduk belakang. Ayah dia madap kita, dia madap ayah dia macam tunduk. Lepas tu dia ambil kertas, dia tengok nama Alhaq, nama kita dengan nama mak dia. So dia baca-baca, dia kata ada 2 ekor. Dia kata ada sepasang. Mana dia kata saka. Mula dia kata saka, tak tahu lah. Mungkin saka, mungkin ataupun benda pendamping atau apa benda lah yang kita collect daripada mana-mana lah. Yang kita balik kita tak tahu. Kita keluar malam, mana-mana kita tempat kita pergi. Tapi kita ni benda tu dipanggil saka lah. Mungkin saka keturunan. Mana-mana lah. So masa dia baca-baca tu dia tanya dia baca-baca dia kata ada sepasang lah depan belakang. Lepas tu dia ambil, dia baca-baca sikit. Tapi semua pakai baca Al-Quran lah, tak ada mantra-mantra, tak ada kemenyan-kemenyan lah. Dia baca-baca, dia ambil satu air macam spray yang kita gosok baju tu kan, macam breeze tu kan. Dia ambil tu, dia spray-spray badan Alhaq, sapu kepala, dia baca-baca semua. Dalam tak apa 5 minit pun dia baca-baca, dia kata okey, benda ni dah pergi lah. Maknanya dia dah buang apa semua, dah tak ada lah. Lepas tu anak dia masuk bilik lah. Mana yang tukang bagi tahu anak dia. Tapi yang tukang berubat dia ayah dia lah. Ayah baca-baca semua. Okey, settle. Lepas tu kita tanya dia. Alhaq ni boleh nampak ke? Sebab dia nangis kan. Takkan tiba-tiba kita rasa nak nangis kan. Takkan tiba-tiba rasa nangis. Mungkin dah kita rasa panas ke apa ke, mungkin dah budak-budak rasa panas dia nangis. Tapi kita nak tahu adakah Alhaq ni boleh nampak. Dia panggil balik anak dia. Anak dia yang perempuan tu kan. Panggil anak dia. Dia tanya, kak, ni boleh nampak? Dia kata boleh nampak sikit. Maknanya Alhaq ni boleh nampak lah. So kita pun fikir logik, memang Alhaq boleh nampak lah. Sebab Alhaq pun boleh nangis, boleh nampak, dia boleh lari apa semua. Tapi bab tunjuk-tunjuk ni Alhaq tak tunjuk sangat. Sebab dia banyak nangis je. Dia tak tunjuk, dia tak ada. Macam Nurul dulu tunjuk, Jannah pun dia tunjuk. Macam Alhaq ni dia tak tunjuk. So kita pun tu yang kita lambat nak detect. Sebab kita boleh nampak ada rambut je lah. So kita minta dia tutup lah. So dia baca-baca dekat kepala, dia pegang macam ni. Lepas tu dia buat macam kita tengok movie tu atau sebiji sama. Dia baca daripada kepala, dia tarik, dia buang lah. Dia baca dia. Anak dia yang buang kan, bukan ayah dia. Anak dia tutup kan. Lepas tu dah settle benda tu. Kita pun nak tahu lah kenapa dia gunting kan. Kenapa dia tak buat benda lain ke. Tu dia kata nak tunjukkan dia ada lah. Mungkin sebelum ni dia dah tunjuk benda-benda yang tu. Macam kita cakap tadi, ada jatuhkan barang, tapi kita pergi sound benda tu. Dia buat macam-macam lah. Kadang-kadang pintu berbunyi, mungkin dia angin kot. Sedangkan kadang-kadang bukan angin pun, tapi dia nak tunjukkan lagi real. Mana dia tunjukkan benda yang something kita cakap, okey, ini bukan benda yang logik di akal kita lah. Tak mungkin aku gunting, tak mungkin bini aku gunting, tak mungkin anak-anak aku gunting. Maknanya kita boleh dapat detect yang dia tu ada. Sebab benda ni nak tahu dia tu ada, dia tu wujud. Dia nak macam nak berdamping lah. Tapi Alhaq ni mungkin tak nak. Sebab ada budak-budak kan boleh berkawan-kawan, boleh cakap gelak-gelak apa semua. Tapi jenis Alhaq ni dia memang tolak semua lah. Tu yang dia benda tu kacau. Tu yang dia ganti rambut Alhaq. Dan kita tengok pun memang benda tu bukan di alam gaib. Yang rambut tu bukan rambut dia tunjukkan, bukan dia bagi contoh apa-apa pun. Memang rambut Alhaq sendiri dia gunting. Memang kalau kita tengok memang ada kesan tobek lah. Kat belah atas, belah kiri, depan. Saya semua panjang, kat sini ada macam pendek lah. Dan semua yang kita tengok pun kalau kita ukur ikut logik mata pun memang sama macam dia gunting tu. Dan memang tajam. Dan kita tanya lah, dia gunting pakai apa? Dia kata pakai gunting dia sendiri lah, alam dia sendiri lah. Tak tahu pakai gunting macam mana, gunting rumput ke, tak tahu macam mana pun. Tapi memang tajam. Kalau kita tengok bukan dia tarik macam ni. Sebab kata tadi macam ni kita boleh tahu dia macam ada panjang atau dia macam ada macam putus halus. Mungkin dia tarik itu, tapi ini macam betul-betul gunting. Kita tengok, kalau tengok gambar tu pun kita tunjuk pun semua bentuk yang sama. Kalau kita kumpulkan semua lebih kurang 8 ke 10 ada gulung-gulung itu. Dekat sofa, dekat ruang tamu.
dekat toilet, dekat tangga pun ada, kat bilik, kat luar campur-campur lebih kurang 10 kot, lebih kurang bawah 10 lah. Gulung-gulung tu ada. Kat toilet banyak. Cuma kat toilet kita dapat detect mungkin rambut kita. Kita pun ambil buang. Ataupun rambut gugur kan. Nampak macam banyak lah. Tapi bila nampak tempat-tempat yang tak sepatutnya tu, maknanya dia betul-betul nak tunjukkan, dia nak bagi tahu kita lah benda tu ada. Macam kita tak sedar, kadang-kadang kita yang ada saka keturunan tapi sebab dengan kita ni tak efek ataupun kita ni pun tak terima, dia pun nak kacau kita pun tak load. Tu dia tunjuk pada budak-budak biar kita ni rasa bengang. So dia kacau anak kita mungkin macam tu lah. So itulah cerita penamat dia lah. Penamat dia alhamdulillah dapat buang, dapat semua. Dapat jadi normal balik lah. Maknanya dalam seminggu 2 minggu tu kita masih lagi tak cerita pada orang, takut jadi balik kan, ataupun jadi benda tak settle lah. Tapi kita tengok so far sampai sekarang dah lebih kurang nak kat sebulan, alhamdulillah okey lah. Dia tak ada magam-magam, tak ada pelik-pelik, rambut pun tak ada jumpa. Tu kita sebagai pengajaran kita lah. Kadang-kadang kita ni tak percaya benda-benda macam ni wujud, tak sangka lah boleh jadi kat family sendiri kan. So jadi pengajaran kita lah, kalau apa-apa jadi benda yang tak di luar pemikiran kita, yang di luar logik boleh refer lah pengamal perubatan Islam lah. Sebab kadang-kadang kita jumpa doktor, tak ada penyakit ni, ni tak ada penyakit ni, tak ada apa ni, mungkin ada something lain lah. So cerita ni itulah, kalau dekat cerita ni macam tak logik, ikut lah. Kalau cerita logik, boleh buat pengajaran lah. Mana-mana pun, sebab kita pun hidup memang kita berkongsi, kat alam ni memang kita berkongsi lah dengan benda-benda mistik ni, benda-benda gaib ni. Tak kisahlah tempat tu terang ke, tempat tu dalam masjid sekalipun, kat luar masjid pun tetap ada juga. Jangan cerita dalam masjid tak ada. Jangan cerita. Jin-jin semua ada. Nak kita baca Al-Fatihah ni, dia tolong betulkan pun ada. Jangan anggap dalam masjid tak ada jin. So itulah benda-benda ni kita patut percaya benda ni wujud, tapi janganlah sampai kita ni jadi takut. Sepatutnya kalau kita percaya benda ni, kita lagi jadi berani. Lepas tu kita boleh sound. Macam dengar benda something kita halau je. Sebab dia tak patut wujud dalam kita punya hidupan. Di luar normal kita ada benda something yang problem, benda-benda kita rasa macam pelik-pelik, halau je. Sebagai ni lah, khalifah kan, ayah sendiri, jangan jadi penakut. Tengok lari, pergi lah, bini lah pergi tolong ni, halau je. Kita sebagai lelaki tak payah takut. Orang cakap bukan cakap besar, ini betul, memang cakap benda yang real lah. Jangan cakap kau boyo cakap ni, bukan boyo, memang real. Kau ni sebagai lelaki kau kena berani. Kalau kau lari, siapa nak pergi halau benda tu? Takkan suruh anak kau kecil nak pergi halau. Tak logik lah. Mana kita kena usaha sendiri dulu. Tak boleh agak-agak ni bukan level aku ni, kau panggil boleh yang lebih pro lah. Jangan kita hadap seorang, kau halau tak ada, kau lagi teruk dia kata. Kau halau aku, kau tu lagi setan dia kata. Mana kalau kita cakap ni tak boleh ni kan, aku ni benda aku tak nampak benda kat ni, panggil orang yang boleh ubat lah, untuk kita settlekan dan kembali normal lah. Kalau tidak kita susah lah hidup. Si nangis kita pun tak tahu kan. Lama-lama dia pun jadi mental lah. Si nangis setiap hari. Bukan jadi mental, kita ayah sendiri pun jadi mental. Anak nangis, susu tak nak, ni tak nak, gendong semua tak nak, ikat ke kipas pun tak nak, nangis juga kan. So tu lah, itu jawapan saya tu. Apa panggil tu? Pada akhirnya kita berterima kasih lah pada yang tolong, macam Abang Ismail tu, sebab kita jumpa tu Tuhan yang hantar, bukan kita cakap sebagai kebetulan. Memang situasi tu memang dihantar untuk kita selesaikan lah. Sebab masa tu dia pun tengah tak ada kerja kan. Dia pun tengah tu, masa PKP tak banyak kerja, tu dia lepak bengkel. Padahal dalam 6 bulan itu sehari dia datang. Maknanya memang Tuhan hantar. Kita anggap memang Tuhan hantar, bukan juga kebetulan. Memang Tuhan hantar untuk kita settle benda ni. Kalau tak ada tu mungkin kita susah sikit. Macam kita cari guru lama kat Seremban, kat PD, nak pergi jumpa kontak. Dah lama tak kontak, segan lah. Jadi berkontak-kontak, nak cerita macam ni pula. So alhamdulillah ada orang dekat-dekat yang Tuhan hantar untuk kita settle benda ni. Tu alhamdulillah syukur. Sebab mula kita ingat kita yang kena, takut orang hantar kat kita. Sebab kita anggap kalau orang hantar kat aku, mesti kena kat aku, asal kena kat anak aku. Dan mungkin kita sakit-sakit ataupun benda-benda yang terus jadi lumpuh. Tapi benda-benda ni dia nak kacau. Maknanya bukan kat kita lah. Jadi memang ada saka, mungkin saka keturunan lah yang diberitahu lah. So yang mana-mana yang ada, sebelum ni ada terdetik kat rumah ke kan, macam anggap benda ni macam tak wujud, boleh check balik lah. Takut ada benda-benda yang nak kacau. Tapi kalau tak ada apa, alhamdulillah okey lah. So tu saja lah untuk hari ni. Cerita dah tamat. Terima kasih semua.
Kolek. Tarik. Kolek. Tabung.